Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bagaimanalah mau membentuk kerjasama dengan PAS dan UMNO kalau ini yang berlaku? Sanusi perlekeh dan hina UMNO habis-habisan. Akmal Saleh kena tahu PAS berbagai reaksi dan perangai mereka. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dilihat memperlekeh dan menghina UMNO secara terbuka apabila menggambarkan parti itu sebagai tidak bernyawa tanpa jawatan dan pencalonan. Selain mempersoalkan kedudukan UMNO sekiranya memilih untuk bertanding secara solo. Dalam sedutan ucapannya yang tular, Sanusi menyatakan PAS dan Perikatan Nasional PN tidak mempunyai sebarang masalah jika UMNO mahu bergerak bersendirian dalam pilihan raya akan datang. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah menganggap tindakan UMNO itu bermaksud tidak mengganggu PAS untuk meletakkan calonnya, sambil menegaskan semua 33 kerusi Dewan Undangan Negeri Kedah sudah dikuasai oleh Perikatan Nasional. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu malah mempersendakan keupayaan UMNO untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN dengan mempersoalkan kerusi mana yang boleh dituntut UMNO. UMNO kata nak bertanding solo, kita pun suka sebab dia tak kacau kita, kata Sanusi. Kita kerusi semua kita pegang dah, 33 atas PN. Dia UMNO nak pakat dengan kita, dia nak kerusi di mana pula, kata beliau. Dia boleh tang letak calon bertanding di Sidam, Bakar Arang dan Kota Darul Aman. 3 tempat tu ramai Cina sebab kawan dengan DAP. DAP bolehlah menang 3 kerusi tu perlekehnya. Untuk rekod, ketiga-tiga kerusi Dewan Undangan Negeri di Kedah yang dimenangi oleh Pakatan Harapan PH pada PRN Kedah 2023 disandang oleh kaum Cina. Kerusi Dewan Undangan Negeri Sidam dan Bakar Arang masing-masing dikuasai PKR dengan diwakili Bau Wong Bau Ek dan Adam Loh Liwi Chai, manakala Kota Darul Aman disandang Teh Swi Leong daripada DAP. Nada sindiran Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah seterusnya dilihat semakin keras apabila mendakwa UMNO tidak mampu bernyawa tanpa jawatan dan pencalonan. UMNO ni kalau mereka tiada jawatan tak jadi calon. Dia UMNO putus nafas. Dia tak boleh bernyawa. Bila jadi ketua bahagian, dia kena jadi calon, kata Sanusi. Dia boleh bertanding di 36 Dewan Undangan Negeri, 15 kerusi Parlimen, 51 kerusi semuanya. Setiap orang ada kerusi untuk bertanding templaknya lagi. Sanusi turut mendakwa keinginan UMNO untuk bertanding solo bukan berpaksikan strategi atau perkiraan matematik politik. Sebaliknya didorong kepentingan individu untuk membina pengaruh, menjadi walod dan mengumpul kekayaan melalui jawatan serta pencalonan. Dalam perbandingan yang jelas merendahkan UMNO, Sanusi mendakwa PAS berbeza kerana mampu bergerak tanpa jawatan atau projek, malah bergantung kepada sumbangan derma ahli dan penyokong. Kalau UMNO duduk macam kita ni, tiba-tiba datang permohonan nak derma buat dewan, mampus dia lari tak cukup tanah, dia tak boleh hidup, kata Sanusi lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, PAS tidak, katanya. Tiada jawatan dan projek asalkan ada minta derma kita bagi. Itu beza PAS dengan UMNO. Nak tangkup macam mana tu, sindir Sanusi lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.
Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya kongsikan kepada Anda berita terkini duka cita Tun Mahathir. Baru-baru ini kita tahu Tun Mahathir telah pun patah tulang pinggul kanan dan telah dimasukkan ke hospital dan dilaporkan tidak dapat dibedah kerana faktor usia dan mengambil masa panjang untuk sembuh. Hari ini saya kongsikan ulusan duka cita Tun Mahathir dan akhir sebuah era. Kita mendoakan Tun Mahathir diberikan kesembuhan dan kekuatan. Namun, dalam duka cita ini, kita juga jujur melihat hakikat politik dan perjalanan akhir era seorang tokoh besar. Kesehatan Tun Mahathir akan mengambil masa yang panjang untuk pulih. Itu kata doktor yang merawat Mahathir. Faktor usia dan kesehatan Tun jelas memberi kesan yang besar, rawatan demi rawatan, rehat yang panjang dan ketidakupayaan untuk kembali aktif sepenuhnya dalam politik, melemahkan pengaruh lapangan yang suatu ketika dahulu begitu digeruni. Politik tidak menunggu sesiap masa terus bergerak. Tun Mahathir kena sedar bahwa mungkin sudah tiba masanya untuk Tun Mahathir memilih jalan yang lain, yaitu jalan untuk beriadah bersama keluarga, beramal dan sentiasa mengingat akan masa tua. Kedua, Projek SG4 yang melibatkan Mahathir sebagai penasihat kini menjadi gelombang nasional yang gagal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, SG4 kini telah dijangka terkubur selamanya, tidak mampu bangkit dan akan hilang selamanya. SG4 yang diharapkan menjadi pakatan alternatif, akhirnya gagal mencetus impak besar. Tiada tarikan nasional, tiada sokongan rakyat rentas negeri, dan paling gagal menjadi ancaman sebenar kepada kerajaan perpaduan. Rakyat sudah penat dengan politik lama yang berasaskan dendam dan nostalgia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, SG4 pada asalnya kononnya akan membuatkan 4 buah negeri pimpinan PAS menjadi kuat dan akan mempunyai kekuatan melawan kerajaan persekutuan. Tetapi nampaknya apa yang berlaku, SG4 betul-betul tidak perform dan tidak membawa apa-apa makna. Sehingga ke hari ini tiada kejayaan signifikan, tiada kejayaan besar yang boleh dibanggakan oleh SG4 meskipun mereka membuat Tun Mahathir dalam gerakan tersebut. Dan yang paling pasti,
Tun Mahathir adalah orang yang paling sedih kerana beliau diharapkan mampu menaikkan SG-PO tetapi rupa-rupanya tidak pula. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, duka cita Tun Mahathir ialah Tun Mahathir tidak sempat melihat Anwar Ibrahim tumbang. Realiti ini pahit bagi musuh politik Anwar Ibrahim. Anwar bukan sahaja kekal menjadi Perdana Menteri, malah semakin kukuh. Kerajaan perpaduan stabil, sokongan institusi terjaga, ekonomi mula pulih dan PN semakin berpecah. Naratif mengatakan Anwar sekejap saja kini sudah mati. Pada peringkat awal Anwar menjadi Perdana Menteri, mereka kata Anwar Ibrahim tidak akan bertahan selama seminggu. Lepas tu naik kepada 3 minggu, lepas tu kepada 2 bulan, lepas tu kepada setahun, lepas tu 2 tahun, lepas tu sehingga akhir penggal. Akhirnya satu benda pun tidak jadi. Ini membuatkan Tun Mahathir amat berduka cita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keempat, duka cita Tun Mahathir ialah beliau tidak sempat melihat anak beliau naik menjadi Perdana Menteri. Ada pengulas politik, penganalisis politik mengatakan bahawa Tun Mahathir mempunyai keinginan untuk melihat legasi politik beliau diteruskan oleh anak-anak beliau khususnya menjadi Perdana Menteri. Tetapi ini mungkin episod paling tragis dari sudut legasi politik peribadi Tun Mahathir. Segala usaha membuka laluan, membina pentas dan menggerakkan jentera tidak berhasil. Rakyat menolak politik warisan dan nepotisme. Satu mesej yang sangat jelas dalam PRU yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, Tun Mahathir tetap akan dikenang sebagai tokoh besar sejarah negara. Namun secara tidak menjamin kemenangan masa depan. Era sudah berubah, pemain sudah berubah dan rakyat membuat pilihan. Dalam duka cita ini kita belajar satu perkara. Tiada siapa lebih besar daripada masa dan kehendak rakyat. Semoga Tun Mahathir diberikan kesembuhan dan semoga Malaysia terus bergerak ke hadapan tanpa dibelenggu dendam politik lama. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Saya kongsikan kepada Anda yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, gout, dan sukar berjalan ke sana-sini. Ini saya kongsikan dengan Anda semua. Tongkat kerusi lipat foldable yang Anda boleh gunakan menjadi tongkat juga boleh menjadi tempat duduk Anda di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sukar untuk solat kerana sakit sendi. Ini saya kongsikan dengan Anda prayer seat, kerusi tempat untuk solat yang boleh digunakan bagi mereka yang sakit sendi. Dapatkannya dengan tekan butang di bawah ini. Dapatkannya di Shopee. Murah banget. Saya kongsikan dengan Anda kerusi kuliah masjid berwarna hijau. Murah. RM29 sahaja satu set. Anda boleh gunakan sewaktu mengaji, belajar Al-Quran dan sebagainya. Ini pula tuan-tuan dan puan-puan, kerusi tongkat walking stick foldable. Anda boleh gunakan di mana-mana Anda berjalan, ketika sakit sendi, dan sebagainya. Tidak lagi takut pergi ke mana-mana, Anda boleh berehat pada bila-bila masa.